Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula topik kita iaitu pendaraban dua matriks. Video sebelum ni kita sudah masuk cara untuk kita semak sama ada boleh didarab ataupun tidak. Jadi kita masuk untuk cara mendarab pula. Okey, cara mendarab ni kita terus masuk untuk latihan. Ni contohlah. Okey, cara untuk contoh 15. Okey, kita tengok cara mendarab. Okey. Bila diberi, yang ni kalau dia sudah bagi contoh maknanya kita ceklah dulu ni sama ada boleh didarab atau tidak. Jadi cara untuk cek kita mesti tengok dia punya peringkat ni, peringkat matriks. Okey. Peringkat matriksnya kalaulah kita semak baris dengan lajurnya ada yang sama, maknanya boleh didarab. Jadi sebagai contoh yang ni, yang ni dia punya peringkat adalah 2 kali 1, maknanya barisnya, okey, baris 1 baris 2. Okey, baris ada 2 dan lajur ada 1. Manakala yang ni baris ada 1 dan lajur ada 2. Okey. Jadi di sini 2 kali 1 dan di sini adalah 1 kali 2. Jadi bila cek sama, ni sama, maknanya boleh didarab. Okey. Cara untuk darab ni pula, nampak di sebelah ni, kanan ni, kotak-kotak. Dia ada 2 teknik sebenarnya, okey. Sama, tapi kita buat teknik yang ni mudahlah. Okey, yang ni mudah. Caranya adalah yang pertama sekali di sini diletak ada 2 matriks lah. Matriks A dan matriks B. Ada 2 kolom. Okey. Yang sini jangan tengok dululah. Yang ni jangan tengok dulu. Okey, jangan tengok dulu. Okey. Jadi bila matriks A, kamu letakkan soalan untuk matriks A kamu. Siapakah yang pertama sekali lah ini? 1, 2. Okey, 1, 2. Ikut susunannya, berapa baris, berapa lajur. Jangan ubah. Okey, untuk matriks B, susunannya 3, 4, iaitu 1 baris dan 2 lajur. Susunannya begini. Okey, bila sudah susun begitu, kamu akan tengok di mana dia akan bertindih. Okey. Jadi, tengok sini. Okey, jadi di sini baris lajur 1 dan baris 1. Di mana dia bertindih? Di tempat ini. Okey, di kotak ini. Jadi di situ ada nombor 1 dan 3. Bila dia berjumpa, maknanya di situ kita akan darab nombor 1 dan 3 dan kita letak di kawasan ini. Okey. Dan seterusnya kita masuk yang ni. Lajur 2 dan baris 1. Di mana dia bertemu di kawasan ini. Jadi kita ambil 1 dan 4, kita darabkan 1 kali 4. Okey. Cikgu besarkan. Dan seterusnya lajur 1 baris 2. Okey. Tengok di mana yang dia bertindih di kawasan ini, dia bertemu. Maknanya kita ambil nombor 2 dan 3, kita akan darabkan dia. 2 darab 3. Dan seterusnya lajur 2 baris 2. Okey, di mana dia bertemu? Di kawasan ini. Jadi kita ambil 2 dan 4 dan kita akan darabkan. Kita letak di kawasan ni 2 kali 4. Jadi kamu kena bayangkan bahawa di sini ada ada pemisah lah. Ada pemisah. Jadi hasilnya nanti peringkatnya akan 2 kali 2. Sebab apa? 2 baris dan lajur pun ada 2. Okey. Jadi bila sudah kamu buat begitu,
kamu boleh salin balik juga dalam bentuk matriks, iaitu 3 1 kali 3 1 kali 4 2 kali 3 2 kali 4. Okey, nampak di sini 3 3 4 4. 1 2 1 2 1 2. Ada nombor yang berulang kan, dia punya rentak tu kita tahu dia punya rentak. Jadi bila sudah buat begini, kita darab macam biasalah. 1 kali 3 3. 1 kali 4 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. Okey, begitu. Jadi kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya bila melibatkan, okey, ini yang panjang sikit. Ini panjang sikit. Dia melibatkan pendaraban. Di sini ada baris 1, baris 2, lajur 1, lajur 2. Baris 1, baris 2, lajur 1, lajur 2. Okey, jadi bila begitu 2 kali 2 2 kali 2, dan kita cek sama, maknanya bila sama boleh didarab. Begitu cara cek. Okey. Okey, sekarang ni bila sudah cek, kita masuk pula dalam pengiraan. Pengiraan ni dia ni sikitlah, panjang sikitlah. Okey, jadi jangan risau, kita letak satu-satu. Okey, di sini ada matriks C, matriks D. Maknanya ada dua matriks yang perlu didarab. Sini matriks C dan D. Jadi kamu masukkan dahulu matriks C, ikut dia punya kedudukan. Baris dan lajurnya mesti betul. 1 3 2 5 4 7 6 8. Kedudukan di unsur-unsur tu mesti sama dengan soalan. Ni sama dengan soalan. Okey, sama dengan soalan. Jadi bila sudah begitu, kita masukkan dalam kotak ni dan kita pun start mendarab. Yang ni anggap sebagai macam tidak adalah yang ni. Okey, jadi bila kamu sudah susun begini, jangan risau, jangan keliru, kita akan buat satu-satu. Okey. Bila begini, bayangkanlah dia akan ada, okey, ada pemisah. Maknanya di sini jawapannya mesti 2 kali 2. Macam mana cikgu tahu dia 2 kali 2? Jawapan akhirnya, peringkatnya 2 kali 2. Okey, macam ni lah. Okey, kita sudah cek. Jadi jawapan akhirnya tu adalah yang di tepi ni, hujung dengan hujung. Jadi itu dia punya jawapan akhirnya nanti, peringkat yang terhasil. Peringkat yang terhasil. Okey. Kalau di tengah-tengah ni untuk cek, dan di hujung ni pula kita gabungkan, maka itulah peringkat yang terhasil nanti. Maknanya kita tahu bahawa peringkatnya nanti ada 2 kali 2. Jadi kita buat sini, kita ambil yang ni. Okey. Maknanya kita yang mana yang bertemu, baris 1 dengan lajur 1 yang bertemu. Maknanya baris 1 ni akan bertemu di sinilah dengan lajur 1. Cara untuk tulis adalah kita ambil ni yang awal ni dengan yang awal yang first ni, kita dah darabkan. Okey. Lepas tu kita akan tambahkan dengan siapa? Yang belakang ni dengan yang belakang ni kita darabkan. Okey, kita darabkan. Okey. Maknanya siapa yang pertama dahulu kita nampak, itu didarab. Jadi kita letak sini. Lepas tu yang seterusnya kita letak operasi tambah. Dan seterusnya kita ambil yang nombor yang di belakangnya tu dengan nombor yang seterusnya kita darab.
Okey, ini maknanya satu tempat. Satu geng lah, satu tempat. Okey, bila selesai kita buat lagi yang seterusnya. Kita buat lagi yang seterusnya. Okey, kita buat lagi yang seterusnya di situ. Okey, ini pula. Lajur 2 baris 1. Okey, yang mana yang bertemu? Dia bertemu di sini, di petak yang ini. Di petak yang ini dia bertemu. Maknanya baris ni akan didarab dengan lajur ni, dia bertemu di sini. Okey, siapa darab dengan siapa kita tengok. Yang awal didarab dengan yang pertama sekali. Kita darab. Manakala yang siapa yang belakang ni, belakang next, orang next, dia akan didarab. Okey, sudah didarab antara mereka, baru letak simbol tambah di tengah-tengah. Begitu. Letak simbol tambah di tengah-tengah. Jangan risau, nanti kita akan selesaikan. Okey, jadi kita akan dapat 2 kolom sudah. Buat sampai habis. Okey, ini pula lajur 1 dan baris 2. Lajur 1 baris 2. Di mana dia bertemu? Dia bertemu di petak yang ini. Bertemu di petak yang ini. Okey, jadi tengok siapa darab siapa. Yang awal didarab dengan yang awal, yang first. Okey, didarab. Manakala nombor seterusnya, barulah kita darab. Okey, sudah kita darab di situ. Di sini 2 kali 4 kan? 2 kali 4. 5 darab 6. 5 6. Di tengah-tengahnya tu kita kumpulkan, kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan dua-dua. Dan yang terakhir sekali, lajur 2 baris pun 2. Di mana dia bertemu? Dia bertemu di kawasan yang ini. Dia bertemu kawasan yang tu. Bila bertemu di kawasan ni, kita ambillah siapa yang first. 2 didarab dengan 7. Didarab. Okey. Manakala yang seterusnya 5 didarab dengan 8. Kita akan darab. Bila sudah didarab, kita letak simbol tambah di tengah-tengah. Okey. Jadi bila sudah begini, kita tulislah di tepi sini. Dia punya pengiraan 1 4 2 4 tambah 3 6. Ni panjang betul pula ni. Kita cikgu buat ni sikit. Tak sini. 1 darab 4 tambah dengan 3 kali 6. Okey. 2 kali 4 tambah dengan 5 kali 6. Dan di sebelahnya pula 1 kali 7 tambah 3 kali 8. 2 kali 7 tambah dengan 5 kali 8. Okey, tutup kurungan. Maknanya di sini dia ada 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat dan 4 tempat. Jadi kita tengoklah bila kita darab, ini jawapannya. Bila kita darab dan kita jumlahkan, ini jawapannya. Yang ini, yang ini. Dan yang last sekali yang ini kita akan dapat yang ini. Okey. Ini penerangan untuk cara mendarab. Okey. Nah, lepas tu banyak di sini contoh, kamu boleh tengok. Nanti kita akan buat latihan. Okey, itu saja penerangan. Kita akan masuk latihan untuk video seterusnya.